Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi untuk seri kedua daripada Encik Azlan, perkongsian ilmu beliau atau perkongsian pengalaman beliau. Ikulah siri pertama beliau di mana beliau telah bercerita berkaitan dengan tema-tema sebelum kita masukkan produk kita ke pasaran. Okey, tema-tema pembayaran semua sekali. Kali ini beliau akan masuk juga kepada jenis-jenis pemasaran pula. Dia ada modern trade, ada lower trade. Apa dia modern trade, apa dia lower trade, dan apa market pun dipecah kepada dua, iaitu kategori sama ada national brand, IKS brand. Apa pula IKS brand, national brand semua? Apalah keistimewaan IKS brand dengan apa ni national brand? Jadi kita dengarkanlah daripada Encik Azlan sambungan daripada siri pertama beliau, dan insya-Allah kita akan pergi siri ketiga selepas ini. Angka harap tuan-tuan dan puan-puan selepas membuka video ni dapatlah subscribe, tekan bell button tu, like dan juga share lah dengan kawan-kawan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk siri-siri bersama Cik Azlan lepas ini, lepas siri pertama, kedua ni. Jadi salesman, tak kisahlah supply jajan ke, minyak masak ke, tepung gula ke, dia di samping kita mengasah kita punya skill pemasaran kita ni, kita dapat servis, kita dapat buat kita dapat ada network. Semua kedai yang kita pergi sebelum ini, kalau selepas katakan kita dah tak berhemat lah, kita berhenti kerja, kita pergi balik dekat salesman ni, kedai-kedai ni kan, mereka semua terima kita macam biasa. Dia dah ada track record dengan kita servis dia sebelum ini. Jadi bila kita continue servis dengan membawa SKU lain, kedai-kedai ni tak ada halangan pun diterima kita. Itu yang bagus. Masa saya jadi salesman jajan dulu, saya supply sampai 400 lebih kedai. So 400 lebih kedai ni majoriti dia, mana yang saya sempat servis lagi, masih bersama dengan saya lah. Saya boleh servis dia orang, tambah SKU, masuk SKU saya sendiri, masuk SKU usahawan lain. Tak ada masalah lah. Cik Azlan dah berapa ni jadi salesman berapa tahun, Cik Azlan? Sorry ganggu. Berbelas tahun. Belas tahun dah. Maknanya memang dah lebih kurang 15-16 tahun dah. 15-16 tahun dah saya jadi salesman. Okey. Macam-macam barang juga dibawa. Ada salesman expo, ada salesman kedai-kedai runcit ni kan. Sebenarnya tak susah lah. Tapi benda ini macam agak asing kepada orang-orang kita kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok salesman Nestle, salesman Unilever, salesman Ditelem, salesman FNN, apa-apa sajalah syarikat ni, banyaknya terdiri daripada yang bukan bumi putera kita. Mereka actually asah mereka punya mereka familiarize dengan trade sales ni. Dan keduanya yang penting sekali adalah database tu dah ada. Bila kita diarahkan oleh bos kita pergi servis kedai, saya tak pernah reject, saya tak pernah tolak. Walaupun salesman lain kadang-kadang dia kata nak balik cepat, tak cukup masa, basic rendah, jadi tak nak buat kerja lebih. Saya tak macam tu. Saya lebih banyak kedai outlet saya servis, maknanya saya lebih banyak komisen akan datang. Tak ada sebab lah untuk saya tolak pun. Daripada mula kita bujang sampai kita dah kahwin, mana yang boleh servis, kita servis lah. Kadang-kadang komisen tu agak lumayan sebab banyak kan. Jadi sampai kadang-kadang basic saya tu pun tak sentuh pada waktu itu. Jadi bagus adalah kita punya network yang kita dah build sepanjang kita makan gaji tu. Saya gunakan analogi beginilah. Saya nak berniaga akan datang. Saya tahu saya akan berniaga akan datang. Dan saya nak berniaga dengan semua kedai-kedai runcit ni. Jadi sekarang ini bila saya jadi salesman pada orang lain, walaupun saya makan gaji, saya treat myself seolah-olah saya
praktikal dalam sales. Jadi saya di praktikal, lepas tu dibayar lagi sepanjang praktikal ini untuk mengenali lebih ramai kedai-kedai runcit. Jadi semangat tu lain macam lah. Kalau kita anggap kita makan gaji saja, itu yang banyak salesman orang Melayu kita berhenti habis dengan company tu dah tak buat apa-apa dah. Sayang. Orang kita yang Chinese group, yang Chinese punya ni, dia habis bila dia dah resign kerja, dia buat company baru di sini, dia dah ada network ni dah. Dia dah ada network ni. Dia gunalah network ni semua. Itu yang saya lihat lah beza di antara kita dengan kawan-kawan salesman Chinese yang lain kan. Itulah. Maksudnya Cik Azlan kan, selama ni apa Cik Azlan masa jadi salesman dulu, yang banyak Cik Azlan kumpulkan database sebenarnya lah. Ya. Database yang besar sekali Oh banyak. Ya, banyak. Maknanya Ya. database lah jadi database ni penting. Cik Azlan punya asset untuk buka bisnes balik baru ni. Ya tak? Database kah? Ya. Yes. Lain salesman, lain kawasan yang dipelopor, yang dijaga. Saya adalah kawasan saya yang saya jaga. Jadi saya sudah pastilah saya jaga, saya ada network dengan syarikat kedai-kedai runcit, kedai-kedai mamak, kedai minum, kedai tom yum semua ni bawah saya lah. Jadi mana salesman yang kadang-kadang dia ada yang dah resign, bila dia resign bos bagi tempat baru, bagi tempat dia kepada salesman lain. Mana salesman yang tak nak ambil, dia bagi pada saya ambil lah. Jadi dari semasa ke semasa saya punya network saya bertambah lah. Network saya ada dekat area Gombak, Ulu Kelang, Ceras, Ampang, Paya Jaras, Sungai Buloh. Masa saya jadi salesman tu, saya jaga sampai ke Bentong, saya jaga sampai ke Raub. Jadi pengalaman Cik Azlan, kan sekarang Cik Azman kata, Cik Azlan cerita pasal salesman tadi kan, dapat sebenarnya. Katalah usahawan, macam sekarang ramai usahawan, buat produk. Tapi salesmanship dia tak ada. Ya. Macam nak buat tu Cik Azlan? Macam kami semua ada Unggul macam ni, North Faizal ni semua ada produk dah, tapi salesmanship tu kita masih lemah lagi. Apa ni Azlan punya advice? Ada dua. Dia lihat pada hala tuju yang dikehendaki oleh usahawan tu sendiri. Kalau katakan ada dua. Secara jelas dia ada dua. Pertama, kalau katakan mereka nak experience sendiri, dia nak experience sendiri semua sales activity ini supaya dia sendiri boleh hands on, dia tahu apa yang kedai-kedai minta, dia tahu apa yang database minta boleh saja pergi sendiri. Hands on ni saya boleh katakan satu pengalaman yang sangat valuable lah, yang tak terbeli lah dengan wang ringgit. Memang very valuable. Kita akan face orang terima kita, rejection itu ini semua kita akan terima. Dia bila kita dah lama dalam sales ni, kita akan perasan rupa-rupanya sales ini adalah adalah permainan kebarangkalian. Lebih banyak kita keluar, lebih besar kebarangkalian kita dapat peluang daripada kita tak dapat peluang. Dia adalah permainan kebarangkalian. Dia tak ada kena-mengena dengan skill sangat. Kita buat, kita dapat hasil. Kita tak buat, kita tak dapat hasil. Good news is, kebarangkalian ini boleh di-improve dari semasa ke semasa. Kerana kita akan lebih cekap dari semasa ke semasa. Itu yang pertama, kalau nak buat sendiri. Ada sesetengah usahawan ini, kalau dia tak nak pening kepala, dia nak fokus kepada R&D, pembinaan dengan penambahbaikan SKU, dia nak outsourcekan sales ni kepada satu entiti yang lain yang bawa sales itu. Maka orang-orang macam saya ni, dan ada juga 2-3 player yang lain yang dekat luar sana tu, menjadi pilihan kepada mereka yang nakkan servis macam kita ni lah. Kita juga dipanggil, kadang-kadang kita dah panggil wholesale company, kadang-kadang kita dipanggil distribution company, terbergantung kepada terma yang diguna pakai. Wholesale ni, tapi wholesale ni lebih sesuai kalau dipakaikan dekat macam contoh mereka yang dia ada dekat pasar borong, dia betul-betul dia punya wholesale
kebanyakan terms dia yang guna pakai adalah cash. Manakala kalau macam distribution company, dia tak banyak pakai cash term. Macam saya sendiri dengan ada syarikat-syarikat lain yang even yang besar macam Indadi Utama, macam Yili Trading, macam siapa lagi? Macam Bright Force. Mereka ni semua tak pakai cash term. Jadi dia distribution company di mana syarikat yang nak engage service mereka bagi certain terms kepada mereka. Jadi mereka akan edarkan barang itu di pasaran dan work out marketing strategi dengan sales strategi lah. Okay, Macam saya potong sendiri. sekejap Cik Azlan. Okay. Ya. Yang dulu kita bincang pasal term-terma daripada usahawan kepada supermarket atau orang yang jual tu lah. Sekarang kalau kata kita buat orang tengah macam Cik Azlan, orang tengah, dia punya terma sama juga. Terma yang slightly tahu, sama tak sama? Slightly berbeza, tertakluk kepada situasi dia. Sebagai contoh, macam saya, pertama sekali kita kena tahu kalau engage service macam service distribution company ni, mereka ni dia ada cost juga yang ditanggung. Cost yang ditanggung contohnya adalah ada cost salesman tetap, dia ada syarikat dia sendirilah, bangunan dia sendiri, staff dia sendiri, wear and tear dia sendiri, dia punya tol, petrol, minyak, semua staff dia ni dia kena tanggung. Itu cost dia. Jadi apa yang dibuat adalah biasanya dia bila berbincang dengan pihak syarikat, dia akan minta pihak syarikat untuk memberi consignment kepada dia. Kalau dia SKU baru, memang dia kena bagi consignment supaya syarikat distribution ini boleh testkan SKU ini di dalam market. Jadi untuk certain period of time tertakluk kepada deal lah, persetujuan lah. Ada yang nak test 2 bulan, ada yang test 3 bulan down the road. Sekiranya di dalam masa test tu, SKU tadi tu dia menunjukkan result. Ada result yang tak okey, mungkin tengoklah, kalau tak okey mungkin tak teruskan. Kalau katakan okey dan nak teruskan, then kita akan teruskan dengan kadang-kadang ada sedikit pengubahsuaian dan penambahbaikan kepada terma sedia ada. Itu dia. Biasanya selalunya pakai consignment punya term lah. Untuk permulaan mesti pakai consignment sebab kebanyakannya SKU baru ni orang tak kenal. Jadi kita pakai consignment. Jadi bila kita pakai consignment pun, bila kita masuk ke dalam kedai pun, kita baru dapat berikan consignment. Contohnya kalau katakan saya gunakan diri saya sebagai contoh. Saya beli daripada usahawan cash, umpama contoh. Lepas tu saya pergi dekat kedai, saya terpaksa bagi consignment. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan cash flow saya sendiri. Dan pihak usahawan diorang terima cash, diorang okeylah. Tapi kita sini yang orang tengah ni, kita ada cost kita keluar sendiri lagi, kita kena tunggu payment lagi daripada ini. So imbangan dari segi risk taking tu jadi tidak begitu seimbang. Jadi biasanya dia perlu diseimbangkan dengan usahawan ataupun pihak syarikat. Dia tak cukup manpower atau mungkin dia tak cukup pengalaman, dia outsourcekan kepada kita share sama-sama dan kita seimbangkan sama-sama risiko tersebut. Kita pula kita tak perlu keluarkan SKU. Kita cuma orang bagi kita SKU, kerja kita bawa ke pasaran. Jadi akan di dalam equation, di dalam ekosistem tersebut akan ada orang yang hasilkan produk, seorang lagi tolong edarkan produk. Macam tu. Jadi dia seimbang lah. Okey. Jadi hari ni Cik Azlan nak concentrate kat poin mana sekarang ni? Masa dulu kita point dia banyak kepada tema-tema sebelum kita pasarkan produk. Hari ni nak fokus kat mana pula Cik Azlan? Itu hari kita terberhenti dekat bahagian pengenalan kepada market kalau ikut catatan saya ni. Masa itu saya sedang mengenalkan market. Kita dah cakap pasal terma, kita dah bercakap terma dan function dia. Kita bercakap pasal umumnya market ni ada offline dengan online. Hari ni kita bercakap pasal offline. Offline tu ada apa? Ada apa pada offline? Siapa dengan terma macam mana? Jadi itu yang nak diberitahulah. Tempoh hari kita kalau tak silap saya kita bercakap pasal last kali masa kita masuk kepada market tu kita cakap pasal
pensijilan dan pematuhan pada produk, kan? Okey, betul. Pensijilan dengan pematuhan, yes, label-label pada produk. Sebab kita nak beritahu, saya nak tegaskan di sini, kalau kepada SKU yang tidak cukup pensijilan pun, tidak cukup pematuhan pun, tidak perlu risau. Dia line distribution company, line terma, dia punya modus operandi. Saya sendiri secara peribadi, saya tidak kisah pasal packaging tu macam mana ataupun pelabelan apa yang ada dengan tak ada. Saya akan biasa test, saya makan, saya rasa, saya hirup, saya minum sendiri, saya rasa okey, saya bawa. Saya tak kira dia punya jenama. Kalau dia tidak ada label, dia tidak ada apa-apa sijil pematuhan yang khusus, tapi saya tahu ianya bersih dan dibuat di homemade, saya bawalah pergi dekat market yang boleh terima homemade. Simple as that. Saya tak perlulah dia pergi ke hypermarket ke retail chain outlet ke. Dia pun tak layak lagi nak pergi ke retail chain outlet sebab macam-macam syarat yang nak dikenakan, kan? Tapi dia boleh saja bawa pergi kepada market yang boleh terima produk tu dengan seadanya. This is where I function. Di sinilah saya berfungsi. Uncle nak tanya boleh? Kalau kita dah nak start nanti, Uncle boleh Kita dah start beritahu. kita ni. Kita terus start selakirnya ni. Tak payah intro lah, kita terus start je lah kan. Dah 20 minit. Cik Azlan cakap 20 minit dah. Siapa nak Boleh tanya? nak tanya sikit? Itulah, kan? Okey, sila kita tanya. Okey, Cik Azlan. Tanya Uncle ke? Dengan Cik Oh, Azlan. ya, saya. Okey, macam Cik Azlan cakap sebelum ni pengalaman Cik Azlan sebagai salesman. Ada tak macam maksudnya daripada macam kami sebagai usahawan, pengusaha sendiri, pengilang, nak terus pasarkan produk tu pada macam kedai-kedai supermarket ke, kedai Aceh ke, kedai apa ke, kita ada surat-surat ataupun perjanjian antara kita dengan pekedai tu, seperti mana Cik Azlan dulu hantar produk sewaktu jadi salesman. Okey. Soalan ini ada ditanya minggu lepas. Saya dah ada jawab, mungkin masa tu orang lain bertanya lah. Tapi saya bagi jawapan tu lagi sekali. Khususnya di dalam market saya pada waktu itu, market saya dikenali sebagai lower trade. Bawahan, market bawahan. Jadi lower trade ini dia tidak begitu formal. Bila dia tidak begitu formal, maknanya macam kedai Aceh, kedai kedai mamak, kedai runcit tradisional ni, dia tidak begitu formal. Bila dia tidak begitu formal, pada saya mudahlah. Jadi pada saya tu mudah. Apa yang kita perasan, sekiranya kita biasa supply barang ke kedai lower trade ni bila kita supply barang, kita biasanya akan issue DO, betul? Delivery order, kan? Nota penghantaran. Di dalam nota penghantaran tersebut, kalau kita perasan mana-mana format nota penghantaran, waima yang kita beli dekat kedai runcit sekalipun, di atas bucu sebelah kanan atas tu biasanya akan ada ruang terma. Ditulis kat situ terma dan hari. Jadi apa juga terma yang kita persetujui bersama dengan si pekedai tadi, kita hanya perlu rimak di situ. Sebagai contoh, kita kata kat dia, kita bincang dengan dia, dengan kedai tu, kata kita akan servis dia 2 minggu sekali. Dan kita kata kita bagi dia consignment. So kita kata tertulis kat situ consignment 14 hari. Dah, itu saja kita punya terma kita dengan pekedai-pekedai ni. Dia tak susah. Tapi kalau kita dengan retail chain outlet, kalau kita dengan hypermarket, sudah pasti dia ada satu dealings yang formal lah. Kita ada perjanjian yang formal lah, kan. Tapi kalau dengan kedai-kedai runcit ni steady je. Masuk, dia agak-agak kita sembang dengan dia pun selesa dengan kita, masuk je lah. Tak susah pun. Lagi satu, macam mana cara kita nak tackle dia orang ni nak terus cash? Maksudnya ada setengah kawan-kawan yang di KL lah, macam saya di Johor Bahru ni agak macam susah lah sebab kita mengharap pada Singaporean masuk, kan. Now bila COVID semua dah tak boleh masuk, jadi pergi pada kedai-kedai yang macam kawan-kawan cerita masuk dekat Petronas boleh terus cash. Bagaimana cara tu kita nak tackle dia orang tu, kita hantar produk tu terus kita dealing tu dalam keadaan yang dapat cash? Dia tidak ada cara khusus. Dia banyak bergantung kepada
the way of kita present ourselves semasa kita bercakap dengan peruncit. Saya sentiasa letakkan diri saya sebagai seorang peruncit. Saya pun pernah jadi peruncit. Sebab masa saya makan gaji dulu, saya peruncit. Jadi bila kita peruncit, terutama kalau peruncit tu memang dia, itu kedai runcit dia sendiri. Kita lihat daripada kacamata dia. Dia nak terima barang. Barang itu dia belum tahu lagi apa jenis barang tu punya prestasi di pasaran. Sama ada barang itu laku ataupun tidak. Sekiranya dia bayar cash, dia akan mengambil risiko dengan outright, membayar secara outright. Risiko dia antaranya ialah kemudian syarikat atau salesman tu kepada kemudian hari tidak lagi servis dia. Sekali dia hantar, lepas tu dah hilang. Dia akan alami, jadi dia akan kerugian bila barang nanti dah expire, tak dapat nak tukar, tak dapat nak issue debit credit note untuk exchange ni dan sebagainya. Itu dia akan jadi satu kerugian pada dia. Untuk membolehkan daripada kacamata peruncit, untuk membolehkan kedai tersebut, kedai pula, supplier dengan salesman tersebut continue servis dia. Jadi dia ikat dengan cara macam mana? Diikat dengan consignment, diikat dengan bill to bill. Yang paling penting adalah dia tak nak supaya pihak supplier akan jadi terlalu selesa. Okey, boleh dapat cash. Lepas tu agak-agak bila datang servis, datang servis terpulang. Sebab barang dah dibayar cash. Jadi kadang-kadang peruncit ni bukan dia tak mampu bayar cash. Dia mampu bayar cash. Tapi dia sangat khuatir dengan kita, dengan sesetengah syarikat pembekal ni yang tidak begitu konsisten dalam servis mereka. Jadi itu sebab tengok pada keadaan. Kalau ada national brand, kenapa ada national brand dia boleh saja bayar terus bayar cash? Sebab dia dah tahu dia tak ada, he got nothing to lose. Kalau syarikat national brand ni pasti laku. Brand dia dah dikenali di merata tempat. Dia bayar cash pun, kalau sampai masa kalau ada barang ni rosak, dia masih boleh tukar ganti dengan salesman syarikat tersebut. Inilah yang kita kena terapkan pada produk kita, pada servis kita, supaya kedai ini dia akan ada confident pada kita. Dan apabila dia dah confident pada kita, barang kita pula terbukti pula boleh start laku dengan sedikit, ada dia punya prestasi jualan dia mula meningkat dengan bagus, boleh. Dia akan, insyaAllah dia akan, kita tak payah sebut pun. Kedai itu sendiri kadang-kadang dia kata, okeylah kita start lebih to bill lah. Ataupun dia kata, terus saya bayar cash lah siap-siap. Memang macam itu. Dia adalah satu, kalau di lower trade, dia adalah satu usaha, dia adalah satu transaksi niaga tidak formal yang akan berlaku dengan cepat. Terma akan berubah dengan cepat. Banyak bergantung kepada servis kita. Kalau kita hanya gunakan hujah kita, sebab saya sendiri pun peniaga, saya faham. Kalau kita hanya gunakan hujah kita kalau ada kita seeloknya kita dapat bayaran cash supaya kita nanti senang, kita cukup rolling nak hasilkan produk. Kedai dia tidak fikir gitu. Dia tak dapat produk kita, dia ada bersepah lagi produk lain yang dia boleh guna pakai. Sebagai contohlah. Jadi saya sarankan kita tidak ada halangan. Kita boleh saja memohon untuk minta supaya dia bayar cash. Tapi jangan paksa. Saya sarankan jangan paksa. Kalau paksa, dia tengok dia rasa tak selesa, dia akan suruh kita pergi cari dekat kedai lain. Kita lose out satu kedai. Kalau kita rasa kita boleh selesa bagi dengan dia consignment, kita bagi dia consignment untuk permulaan. Dan kita punya kerja adalah selalu datang servis. Seminggu lebih sekali, seminggu, 2 minggu sekali kita datang servis. Kita tengok kedai. Bila dia ada impression yang bagus terhadap kita sentiasa datang servis dekat kedai dia insyaAllah dia ubah terma tu kepada kita. Selalu itulah yang saya buat. Saya tak pernah pressure saya punya pekedai. Saya datang, saya bagi contoh, saya datang, saya dah parking kereta, saya masuk dalam kedai, saya nampak pekedai tu, dia nampak saya lambai dia daripada jauh. Saya pun bagi tahu dia, bang, macam masa bang, saya masuk, saya check stok dulu bang. Kalau top up, saya top up lah. Yang mana return, saya tukar lah. Dia kata okey, teruskan saja. Macam itu saja. Saya masuk, saya servis, saya tengok ada yang kurang, saya top up stok apa semua, saya buka lah DO baru. Kadang-kadang dia masa saya buka DO tu dia kata, buka invoice terus lah, bayar sekarang lah. Terus dibayar sekarang. Elok-elok walaupun sebelum itu perjanjian saya dengan dia adalah consignment beberapa hari. Dia nak bayar cash kat saya, maknanya daripada consignment terus automatik bertukar kepada jadi cash term. Macam itu saja.
Begitu. Okey, terima kasih Cik Azlan. Sama-sama. Tadi saya cakap apa yang saya lupa dah. Oh ya, saya nak cakap, saya Uncle Kudin, saya mulakan dengan market dulu. Topik yang tertinggal itu hari itu boleh? Boleh. Teruskan. Okey, saya teruskan Saya mula balik, saya reverse balik sedikit dia dulu. Tempoh hari kita cakap pasal mengenali market. Umumnya market ada dua. Ada online dan ada offline. Saya sebut pendek sikit pasal online dulu. Saya sebut pendek. Saya nak pergi fokus pada offline sebab saya orang offline. Tapi walaupun begitu, saya ada buat online juga. Biar saya sebut sedikit pasal online. Jadi umum dia ada online dan ada offline. Maknanya atas talian dan offline lah. Jadi yang online tu ada 3 step. Barang di online dia ada 3 step. Yang pertama sekali ialah marketplace. Yang pertama tadi adalah marketplace. Marketplace ini adalah platform marketplace yang sedia ada dalam pasaran. Saya bagi contoh, Shopee, Lazada, Zalora, Amazon dan sebagainya, Taobao. Ini semua adalah nama dia marketplace. Ciri-ciri marketplace, dia ada operator dia sendiri. Dia ada syarikat yang operator dia sendiri dan mereka ni ada pengurusan yang tersendiri. Mereka tidak ada produk. Mereka marketplace, dia sama juga macam saya offline, tapi mereka online. Dia ambil produk daripada mana-mana vendor dan letak kat dalam marketplace dia. Tanggungjawab kepada marketplace tu adalah create incoming, create pengunjung ke dalam marketplace. Jadi mereka punya kos tidak kecil. Kos mereka sangat besar. Saya boleh bagi tahu, jangan terkejut kalau saya kata ada sesetengah marketplace ni yang besar ni, contoh macam Lazada ke Shopee ni, saya boleh bagi tahu mungkin sampai hari ini pun mereka masih lagi tidak pulang modal. Lagi sebab kos operasi dari segi publicity tu sangat tinggi. Mereka tak pulang modal lagi pun. Jadi tapi mereka perlu create sentiasa incoming yang datang. Kita ada dulu ada lagi beberapa marketplace yang ada muncul dalam pasaran, terkenal seketika, selepas tu hari ini dah tak ada, dah bungkus. Sebab apa? Walaupun jualan mereka 5-6 juta sebulan. Jadi sebab 5-6 juta sebulan tersebut, ianya masih rendah, margin. Dia tak dapat nak cover kos publicity dan pengoperasian dia. Akhirnya ditelan, dia mati begitu saja. Saya boleh nanti bagi beberapa contoh marketplace yang dah mati ni, saya terlupa nama dia lah. So yang pertama adalah marketplace. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial ini media sosial boleh jana penjualan yang lebih banyak daripada marketplace. Saya ulang media sosial boleh jana pendapatan dan jualan yang lebih banyak daripada marketplace. Marketplace lebih mudah kita nak dapat pelanggan kerana pelanggan dah sedia ada. Manakala di media sosial, kita memerlukan untuk build up trust, build up kepercayaan di antara kita dan pelanggan sendiri. Itu sebab bila orang dah percaya pada kita ada track record yang bagus, di dalam sosial media tersebut, kita mudah nak dapat jualan. Yang ketiga adalah dinamakan sebagai, terma dia dinamakan sebagai fish pond. Fish tu ikan, pond tu kolam ikan. Bukan suruh main kolam, fish pond. Nama dia fish pond. Apa maksud fish pond? Fish pond adalah di mana customer kita yang telah membeli dengan kita di dalam online market, kita ada database dia. Kita ada nama dia, kita ada nombor phone dia, kita kumpulkan semua database ini tadi, kita bukakan di dalam grup-grup media sosial seperti aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, aplikasi WeChat. Ini dinamakan sebagai platform fish pond. Mereka ini datangnya daripada mereka yang dah biasa beli daripada kita lebih awal. Dia dah ada track record dengan kita. Mereka selesa membeli dengan kita. Mereka ni akan jadi kita punya regular customer. Maka kita bukakan aplikasi media sosial ni kepada mereka untuk mereka duduk kat dalam tu. Jadi apabila setiap kali kita ada produk baru, sebelum kita majukan kat dalam media sosial kita seperti Facebook, Instagram ataupun di dalam marketplace kita
kita boleh jual dahulu kepada regular customer kita ni di dalam grup. Bila kadang-kadang di dalam grup saja order sudah kita dapatkan order, kita dah dapat build up order tu, then kita barulah majukan ke dalam kita punya media sosial dengan marketplace kita. So dia ada cara permainan ke dalam online ni. Step ni kita penting kita tahu. Bila kita tahu pasal step ni, kita nanti tidak akan salah strategi. Dia ada 3 platform online. Bukan Facebook, Instagram semata-mata. Online dia ada marketplace, dia ada media sosial, dia ada fish pond. Setiap satu ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Now, itu pasal online. Saya tutup pasal online saya pergi pasal offline pula. Offline ni adalah begini. Offline ini kita ada beberapa market. Kita ada dua kategori di dalam offline market. Kategori pertama kita sebut sebagai modern trade. Modern trade perniagaan. So modern trade, satu lagi lower trade. Okay. Speciality saya kebetulan buat masa sekarang ni adalah pada lower trade. Tapi saya boleh bagi tahu pasal modern trade ni lah. Bagaimana kita nak jalan modern trade ni. Jadi untuk dia banyak bergantung kepada apa yang ada, apa ciri-ciri, apa features yang ada pada produk kita. Kalau produk kita tu sudah ada ciri-ciri yang bagus yang boleh pergi kepada modern trade, pergi kepada retail chain outlet ke hypermarket ke, dan kita pun cukup memahami terma dan fungsi dia, dan kita pun cukup mempunyai dia punya cash flow untuk jalankan di modern trade, maka kita terus pergi dekat modern trade setelah kita mengetahui dan kita calculate risk dia. Tapi sekiranya tidak, kita nak sihatkan cash flow kita, saya sarankan untuk mulakan dulu dengan lower trade. Walaupun kita punya ciri-ciri produk kita tu semua label dah ada. Halal dah ada, HACCP dah ada, GMP dah ada, mesti dah ada. Tak ada masalah. Boleh mula dengan lower trade dahulu. Dia banyak bergantung kepada hala tuju yang company tu nak pergi. Saya nak bagi satu contoh. Saya baru-baru ini dapat satu tawaran daripada sebuah syarikat. Syarikat ini dia menghasilkan minuman. Minuman dia ini tidak terdapat dalam local market. Walau bagaimanapun, dia telah dapat menjual currently sekarang ke market di luar, di China, di Cambodia dan ada a few ASEAN countries yang lain, sekitar 60 kontainer sebulan. Ini bermakna dia punya SKU dia ni, minuman dia ni diterima sambut baik dekat luar. Cuma belum ada kat dalam lokal. Saya telah dipanggil untuk diminta untuk consult untuk menjadi antara mereka yang nak dipertimbangkan untuk dipilih untuk mengedarkan air dia tu. Alhamdulillah sehingga setakat ini saya difahamkan buat masa sekarang saya dengan partner saya dipilih untuk pengedaran air ni. Jadi saya dalam presentation kita kepada manufacturer tersebut, kita bagi tahu speciality kita dekat mana. Kita pun tahu pasal modern trade dengan lower trade, dia pun tahu pasal modern trade dengan lower trade. Dia bagi spesifik pada kita, walaupun saya bagi tahu kita boleh saja jalan dengan lower trade dan sebagainya untuk menyihatkan cash flow apa semua. Tapi pada manufacturer ni, dia tahu dia tidak ada masalah cash flow. Cash flow dia cukup bagus. Dia ada sale dah 60 kontainer setiap bulan. Apa dia ada masalah dengan cash flow? Dia tak ada masalah. Dan dia pun boleh keluarkan duit periklanan, publicity dia sekali. Dia tidak ada masalah pun. Jadi dia bagi tahu dia tak nak start dengan lower trade. Saya kata okey, tak nak start lower. Jadi nak macam mana? Dan dia pun tak nak start dekat hypermarket. Dia kata tak sesuai. Dia nak supaya dia punya SKU ini dimulakan dahulu dekat kedai-kedai berangkai. Di kedai-kedai berangkai. Kalau boleh, dia nak supaya dianya pergi kepada petrol pump outlet. Contohnya, mulakan dengan petrol pump outlet dahulu. Maknanya apa? Maknanya manufacturer ini ada exact idea. Dia tahu ke mana nak diposisikan SKU dia ni di dalam pasaran. Mengikut kapasiti dia yang sedia ada. Dapat tangkap maksud saya? Dapat tangkap? Dapat tangkap Dapat. Itu penting. Tapi kalau kita
usahawan yang kecil-kecilan, barang tak boleh produce dengan banyak, masih lagi homemade, kita tidak ada kos pengiklanan dalam tangan dan sebagainya, kita janganlah buat macam tu. Tak sesuai lah untuk kita. Kita nak masuk dalam petrol pump umpama contohnya. Kalau kita nak masuk dekat dalam petrol pump, dibuatnya dikata dia bayar kita 30 hari outright purchase umpama contoh. Kita nak kena tanggung 30 hari, itu satu hal. Dibuatnya dia order dengan kita 1-2 trailer air nak kena hantar dulu, mana kita nak dapat duit? Itu cerita dia. Jadi untuk kecil-kecilan, apatah lagi kepada SKU yang tidak cukup label pematuhan persijilan dia, kita dengan market yang boleh terima ni. Secara kecil, kedai uncit tradisional lah, kedai mamak lah, kedai tom yum lah, mana yang boleh terima, kita pergi hantar kepada yang macam tu dulu. So ada perbezaan perbezaan market ini juga tergantung kepada kapasiti owner produk yang tersebut. Okay, now saya nak bagi tahu tadi lower trade dan modern trade. Lower trade dan modern trade. Jadi lower trade kita dah faham lah apa dia. Modern trade tadi ni pula ada juga terbahagi lagi kepada dua. Modern trade ni ada hypermarket dan modern trade ni ada retail chain outlet. Retail chain outlet ini pula kebetulan bahagi pula lagi dua. Itulah dia. Minta maaf lah pening sikit. Saya masuk lebih perinci. Jadi modern trade dia ada beberapa market. Modern trade pecah kepada dua sebab modern trade tu ada hypermarket dan retail chain outlet. Retail chain outlet ni pecah pula kepada dua. Dia ada retail chain outlet biasa dan dia ada retail chain outlet petrol pump. Okey. Untuk semua ini saya nak cerita pasal hypermarket dulu. Sebelum saya pergi retail biasa dengan retail apa satu lagi? Ya. Retail biasa satu lagi retail apa? Retail biasa dengan retail apa tadi yang dua pecah? Petrol pump. Retail biasa dan petrol pump. Yes, retail chain outlet ni pecah pula kepada dua. Satu retail chain outlet biasa, satu lagi petrol pump. Saya bagi nama dia sebagai contoh. Katakan retail chain outlet ni apa yang ada? Jangan sorry ganggu lagi. Tadi cerita jalan pasal ni yang boleh. Ni lower trade tadi termasuk kedai berangkai. Apa beza kedai berangkai dengan retail biasa ni? Lower trade dia tak ada termasuk kedai berangkai. Lower trade ini dia kedai berangkai tetapi dia milik individu. Saya bagi contoh. Kedai runcit ABC. Dia bukan kedai runcit besar. Tapi kebetulan kedai runcit ABC ni dia ada dekat Ampang ada satu, dekat Seri Kembangan ada satu, lepas tu dekat Rawang ada satu. Dekat dia outlet dia tak banyak. Dia milik individu yang dia ada 3-4 outlet. Itu tak dinamakan sebagai retail chain outlet lagi. Dia belum mencapai taraf tu lagi. Dia masih lagi consider sebagai lower trade biasa. Okey. Kedai runcit lower trade biasa. Retail chain outlet ni saya bagi contoh mynews.com. Ada kenal? Ingat lagi tak nama? mynews.com. Ada lagi kan? Merata-rata ada kan? mynews.com merata-rata ada. Lebih kurang dekat dah cecah 400 outlet dah ada dah. Dekat LRT station, MRT station. mynews.com itulah retail chain outlet. Retail chain outlet. Lepas tu apa lagi? Circle K. Bawah grup Mofas. Circle K. Ini retail chain outlet. Dia ada berbelas-belas retail chain outlet lain. Jadi retail chain outlet lagi siapa lagi? KK Mart. 99 Speed Mart. Ini semua retail chain outlet. Kalau kita bercakap pasal petrol pump pula, siapa? Kita ada BHP, kita ada Shell, kita ada Petronas Mesremat dan macam-macam lagi. Jadi ini dia ada satu pusat ataupun HQ ataupun center yang menguruskan semua urusan-urusan di dalam cawangan dia. Okey. Jadi saya mulakan dulu dengan hypermarket. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya mulakan dengan hypermarket ya. Okey, silakan. Okey. Hypermarket ini saya nak bagi tahu dia punya terma dia biasanya macam mana. Okey. Hypermarket ini disebabkan dia adalah di bawah kelolaan
dia punya permit dia semua diisukan oleh kerajaan. Jadi dia segala dasar di dalam hypermarket ni banyak berkisarkan ada apa orang kata tu, ada penglibatan daripada pihak kerajaan. Kerajaan boleh buat request personal kepada pihak hypermarket. Sebagai contoh, dia kata hypermarket, you adakanlah apa nama ni khas untuk IKS PKS, you pemudah ke hypermarket akur supermarket ni pun memerlukan kerajaan. Itu hypermarket. Pertama, itu kita kena faham. Kedua, hypermarket sekarang ini dibandingkan dengan dulu, sekarang ini ada dua kategori buyer. Satu kategori buyer untuk national brand. Kedua, ada satu kategori buyer untuk IKS, PKS. Maknanya SME lah, small medium enterprise. Dulu ada satu saja kategori buyer untuk semua jenis produk. Sekarang ada dua kategori buyer secara umum. Satu untuk national brand, satu untuk SME brand. Dua Now, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk national brand, mana-mana brand yang nak masuk, dia dikenali sebagai national brand, dia tidak dapat mengelakkan diri mereka daripada membayar certain yuran, certain fees untuk dapat berniaga dalam tu. Contohnya fees apa? Listing fees dan sebagainya, promotion fees dan back margin dan sebagainya. Tak boleh elak. Dia tak boleh elak. Kalau untuk SME, dia ada sedikit pengecualian dari segi listing fees. Macam mana dapat pengecualian? Pengecualian itu dia agak formal. Kita tidak boleh pergi kepada hypermarket cakap, saya SME, jadi awak tak boleh charge listing fee saya nak jual barang kat sini. Terimalah barang saya. It's not as simple as that. Dia ada step dia. Step dia yang pertama, usahawan tersebut perlu pergi kepada Kementerian KPDN HP, Kementerian Perdagangan, Hal-Ehwal dan Pengguna. KPDN HP, pergi ke sana, tak silap saya pergi ke tingkat 4 ke tingkat 5, saya terlupa dah. Pergi ke sana, jumpa dengan pegawai dan mohon supaya nak dapatkan status SME, status IKS PKS. Kena mohon tu. Jadi biasanya kalau dulu senang, dulu ada satu form, isi form, selepas tu dia proses, dia dapatlah title SME tu. Dia akan keluarkan, kementerian akan keluarkan satu surat. Sekarang tidak begitu. Sekarang tak begitu mudah. Sekarang ini semua haruslah mengisi form. Tak silap saya sekarang di online pun dah boleh, dan kena bawa sampel, kena bawa profile company untuk ditunjukkan kepada pihak kementerian. Setelah kementerian membuat sedikit analisa, pemeriksaan, checking dan sebagainya, dan berpuas hati ini adalah syarikat SME, maka barulah kemudian diluluskan dalam mesyuarat mingguan ke mesyuarat bulanan KPDN HCP kementerian, barulah mereka akan beri status SME kepada syarikat terbabit. Dengan berbekalkan surat tersebut, surat pengesahan status SME, maka bawalah surat tersebut pergi kepada hypermarket, jumpa dengan buyer, buat appointment dengan buyer, kata saya nak masukkan produk ini untuk jual, ini track record saya dalam pasaran sekarang, barang saya boleh dijual begini, begitu dan sebagainya, dan saya nak mohon masuk. Dan ini surat saya daripada kementerian mengesahkan saya adalah SME. Maka dengan itu, surat itu diterima oleh pihak hypermarket, maka SME usahawan tersebut dia tidak dikenakan sebarang listing fees. Dia akan diberi pengecualian listing fees dengan berbekalkan surat tersebut. Faham maksud saya? Okey, saya teruskan saya teruskan. Walau bagaimanapun, pengecualian listing fees tu walaupun ada, itu tidak bermakna kos-kos lain tidak dikira sekali. Kos-kos lain perlu kena ada. Contoh, kita kena, bila barang kita dijual oleh hypermarket, kita kena bagi dia cost. Kita kena bagi dia cost, a certain landing cost pada dia. So dia ada certain markup dan dia boleh jual. Jadi bila kita nego dengan hypermarket, of course dia nak dapatkan cost, landing cost kita berapa, back margin yang kita boleh provide tu berapa,
certain promotional aid dan sebagainya. Itu adalah terma yang biasa yang ada di dalam mana-mana hypermarket. Cuma bila kita ada surat tadi yang mengesahkan kita SME, dengan surat tersebut kita boleh waive listing fees kita. Jadi yang lain-lain terma adalah sama. Now, yang keempat berkenaan dengan terma dengan hypermarket. Terma hypermarket ini adalah sedikit istimewa untuk usahawan SME. Sedikit istimewa. Mereka yang nak berniaga dengan hypermarket, hypermarket ini kita akan nego dengan dia untuk dapatkan terma pembayaran kepada SME. Sekiranya diterima, mereka masih lagi ada kuasa untuk menerima dan tak menerima produk tersebut. Kita tak boleh paksa hypermarket untuk ambil produk kita. Jadi kita perlu meyakinkan mereka yang produk mereka terima produk ini. Terma biasanya yang akan diberikan kepada usahawan adalah outright purchase. Terma yang saya dah sebut pada minggu lepas. Outright purchase. Ingat lagi tak outright purchase tu macam mana? Outright purchase tu adalah apabila disupply, barang jual ke, barang tak jual ke, dia akan dibayar penuh dalam satu tempoh. So outright purchase berapa lama? Usually outright purchase 30 hari. Dulu dia tak standardized. Semasa kerajaan belum bagi lagi teguran kepada mereka, ada yang dapat dalam 30 hari, ada dapat 45 hari, ada dapat 60 hari. Jadi hari ini difahamkan kerajaan dah minta hypermarket semua standardizekan. Jadi kepada SME lazimnya bayar dalam masa outright purchase 30 hari dengan certain klausa. Klausa itu adalah untuk protect hypermarket juga. Kalau ada barang rosak, kalau ada barang yang hampir expired, jadi bolehlah ianya ditukar. Oleh pihak usahawan tadi tu, syarikat tadi tu, supaya kerugian tidak ditanggung oleh pihak hypermarket. Ingat outright purchase certain date. Sehingga setakat ini semua hypermarket yang saya tahu kecuali Giant GCS Retail. Saya perlu juga memuji GCS Retail. GCS Retail terma dia pembayaran kepada SME adalah biasanya lazimnya adalah 21 hari. Outright purchase 21 hari. Manakala kepada hypermarket yang lain-lain lazimnya 30 hari. Okey? Ini berkenaan dengan hypermarket. Sebelum saya pergi kepada retail chain outlet, ada apa-apa persoalan? Cik Faizah, tak ada soalan? Puan Zakia? Cik Azlan, Uncle. Okey, macam mana kita nak menentukan yang hypermarket tu akan mengenakan bayaran outright tu? Maksudnya pada produk kita tu, macam mana dia menentukan, atau adakah kita yang menetapkan atau dia sendiri yang menentukan bahawa produk tu kalau tak laku ke apa, berarti memang dia dah bayar kita lah. So pada kita sebagai usahawan ni mungkin tanggungjawab kita just untuk supply dan tak terbeban sangat lah. Bagaimana pihak dia orang yang menentukan? Tidak. Produk-produk yang macam mana? Outright purchase ini kalau untuk SME adalah satu permintaan khusus daripada pihak kerajaan kepada pihak hypermarket. Lazimnya pihak hypermarket memang obliged lah, memang akur kepada permintaan tersebut. Jadi kepada SME memang mereka ada sedikit keistimewaan dalam hal ini. Outright purchase tu bukan pilihan. Maknanya ianya adalah memang diberikan kepada pihak SME. Yang saya kata ada pilihan kepada hypermarket tadi adalah sama ada mereka nak ataupun tak nak terima produk kita. Kita tak boleh paksa hypermarket untuk terima kita punya produk. Tapi sekiranya kalau diterima, permintaan kerajaan kepada hypermarket adalah minta hypermarket supaya untuk membayar kepada SME dalam bentuk outright purchase dalam bentuk certain date lah, dalam satu tempoh tertentu. Lazimnya sekarang ini permintaan kerajaan adalah sekitar 30 hari. Itu bukan pilihan. Maknanya kalau dia terima kita sebagai produk SME, produk IKS PKS, dan selanjutnya dia waivekan listing fees kita, dan selanjutnya kalau barang kita diterima, dia akan bayar kita dalam bentuk outright purchase dalam tempoh tertentu.
itu bukan satu pilihan. Tapi pilihan pada hypermarket adalah sama ada mereka nak ataupun mereka tak nak terima produk kita, itu mereka ada pilihan. Jadi pilihan mereka adalah biasanya adalah dikira atas feasibility produk tersebut. Barang kita apa track record dia. Sekarang ni dah dijual di mana? Okey ke tak okey? Laku tak laku? Itu dijadikan sebagai guideline dan pedoman kepada pihak hypermarket tadi tu untuk menerima produk kita. Jalan, sorry yang Ada soalan lagi puan? Okey. Ya. Okey. Ya. Ada poin lain tak pasal apa? Angka nampak hari ni kita macam-macam tema kita baca hari ni. Sama ada kita boleh teruskan atau tidak. Masalah besar sekarang ni pasal apa? Kalau boleh tak? Pasal apa? Kalau boleh Angka nak kita punya sesi ni dalam 1 jam aja. Dan kalau Azlan keluar tema-tema baru lagi kami pening kepala ni. Jadi tak ada, itu saja tema yang ada. Okey, jadi kalau teman yang semua hari ni, semua market semua hari ni, boleh tak Cik Azlan buat rumusan dan kita buat sambungan satu lagi. Rumusan tema hari ni. Pasal apa? Kita dalam 1 jam aja. Kalau panjang besok lagi orang bila buat video orang tak baca habis. Tak tengok habis. Jadi kalau kita buat 1 jam insya-Allah kita akan buat video cantik esok. Okey? Jadi boleh. Jadi Cik Azlan buat rumusan untuk kita punya perkongsian hari ni. Rumusan apa yang kira daripada mula tadi, apa rumusan Cik Azlan ni? Baik. Saya merumuskan secara ringkasnya terma semasa satu usahawan itu akan dapat banyak bergantung kepada market mana yang dia nak pergi, dan dia bergantung kepada kapasiti dia dahulu. Sekiranya kapasiti dia terhad, maka dia adalah pergilah kepada mana-mana market yang sesuai dengan terhadnya kapasiti dia sendiri. Kalau dia boleh pergi kepada market yang lebih tinggi, dia pergi kepada market yang lebih tinggi, terma tu juga berbeza. Jadi dia banyak dipengaruhi oleh kapasiti usahawan kita tu sendirilah. Dia banyak dipengaruhi oleh faktor tersebut, dan juga faktor di mana bagaimana packaging tu look like. Kalau di packaging biasa, dia memang bukan packaging yang boleh masuk modern trade, maka dia mulalah dengan lower trade dahulu. Jadi tindakan ini akan diambil kira sebagai positioning kita di dalam market. Itu secara rumusan dia. Okey, sebelum kita akhiri kita punya perkongsian hari ni, kita open semua orang, siapa nak ada soalan sebelum kita akhiri kita punya perkongsian hari ni. Ada soalan tak daripada yang hadir pada hari ni? Alung sampai tu, ada soalan tak Alung? Siti Norida ada soalan? Cik Azlan, saya nak tanya sikit, kalau produk tu tidak dikenali dalam pasaran langsung, macam mana kita nak bawa kepada even the lower trade? Produk macam baru, is a very new thing to the very new lah. Jadi macam nak mengenalkan tu memang challenging sikit. Okey. Saya bagi satu contoh. Uncle, saya minta maaf Uncle. Secara pendek saya bagi contoh. Dapat saya bagi contoh untuk supaya lebih faham. Saya bagi satu contoh. Ada satu produk ni dia kopi. Dia datang kepada dia baru sangat. Dia datang kepada saya dalam bentuk kotak. Dia datang dalam bentuk kotak dan mengharapkan orang akan beli dalam bentuk satu kotak tu terus. Dalam tu ada 10 ke 15 cc, saya dah terlupa. Okay. Saya cakap dengan dia, ini adalah brand baru, orang tak kenal langsung kopi. Selain daripada flyers yang adakan apa semua, yang untuk menjelaskan pasal kopi tu tak ada cara lain. Jadi bagaimana? Packaging juga memainkan peranan. Kalau nak mudah orang kenal dan mudah orang beli, jangan buat dalam bentuk kotak. Kalau kita tahu kita nak masuk lower trade, kita kena buat seceh-seceh tadi dalam bentuk papan. Faham maksud saya kalau kata papan? Maknanya kalau papan bermakna seceh-seceh tadi boleh dilekatkan di papan tadi tu. Dah 10-15 seceh. Selepas itu dengan ada papan yang tersebut, senang kita bawa ke lower trade dan kita pampangkan, kita displaykan dekat dalam kedai untuk dijual. Itu jauh lebih baik daripada dalam kotak orang tak perasan. Kalau dia dalam bentuk dan papan, ingat, papan itu bertindak sebagai papan publicity dan promosi kepada
produk kita. Kadang-kala kalau macam saya ambil inisiatif, saya akan ambil papan tersebut, saya jumpa dengan toki kedai, saya kata saya nak gantung dekat dengan cashier. Supaya apa? Masa orang tengah membayar tu, dia akan nampak ini. Contoh, dia sangat laku dekat kedai-kedai minum. Kedai mamak, kedai tom yam. Kita letakkan dekat bahagian, dekat tempat dapur, tempat orang order tu. Dekat situ, kalau orang nak order, orang akan cabut je dari situ. Saya selalu buat macam itulah. Jadi macam kopi tu, daripada 13 outlet, hari ni dia dekat 191 outlet yang kita dah edarkan. Faham. Terima kasih. Sama. Ada lagi soalan tak? Tak ada Uncle. Uncle, Cik Azlan sekejap. Macam Cik Azlan ada tak macam menjadi ataupun macam ni untuk memasarkan produk-produk usahawan, ambil produk usahawan untuk dipasarkan selaku orang tengah, ataupun macam mana cara usahawan boleh beri pada Cik Azlan lah, maksudnya macam mana nak berhubung ke apa ke? Ada. Buat masa sekarang memang itu yang kita buat. Kita memasarkan memasarkan produk usahawan. Kita dari semasa ke semasa kita ada tambah SKU. Tambah produk lah maksudnya. Pada orang macam saya, lebih banyak SKU dalam katalog saya menjadikan saya ni lebih ada nilai. Bila saya pergi dekat kedai ataupun tim salesman saya pergi dekat nilai, biasanya kita perkenalkan diri kita pada pekedai sebagai wholesaler. Saya kata, bos, saya ni wholesaler. Ini barang saya. Saya pun buka lah katalog. Jadi bila dia buka katalog, dia tengok ada banyak barang. Oh, apa barang you ada? Saya nak order ini, saya nak order itu, saya nak order ini, saya nak order itu. Maka senanglah. Tapi kalau kita pergi ke kedai, saya mengenalkan diri saya sebagai, saya ni adalah salesman untuk syarikat sekian, ini produk saya sekian. Ya, biasanya pekedai ni dia tak treat kita macam penting sangat lah, sebab kita bawa SKU pun terhad. Itu sebab orang macam saya ni, saya kumpul SKU yang saya rasa berpotensi, jadi menjadikan SKU itu banyak. Kadang ni saya dah ada 2 katalog. Setiap salesman saya dah pegang 2 katalog. So 2 katalog ini dia pergi ditunjuk. Dalam katalog tu ada susu kambing, ada kopi, ada rempah ratus masakan, ada serunding, ada macam-macam lagi kat dalam tu. Jadi menjadikan salesman kita tu pun mudah dapat sale. Begitu. Siapa-siapa yang ada SKU yang nak ditambahkan ke dalam senarai SKU saya, boleh berhubung dengan saya bila-bila masa lah. Boleh tanya dengan Uncle Kuding lah, nombor telefon saya sebagainya. InsyaAllah. Okey, terima kasih Cik Azlan, Uncle. Sama-sama. Okey. Saya rasa kita akhirlah kita punya perkongsian hari ni. Terima kasih banyak Cik Azlan. Perkongsian yang baru juga, Uncle pun baru sebenarnya. Walaupun Uncle dah lama dalam bidang perniagaan, tapi pasal jualan-jualan ni memang pertama kali Uncle dengar semua barang ni. Kan? Ya. Mungkin yang lain dah tahu tapi Uncle memang tak tahu barang ni, insya-Allah. Jadi Uncle rasa Cik Azlan, Uncle mohon maaf, kemungkinan kena buat sekali lagi Cik Azlan, tambahan lagi Cik Azlan. Boleh Cik Azlan? Boleh. Kita buat siri yang ketiga pula, dan saya pun Cik Azlan dapat berkongsi pengalaman dan ilmu Cik Azlan ni untuk sesi kita ketiga nanti. Uncle, permintaan kalau dapat berpandukan pada slide tu lagi baguslah. Jadi nampak macam ada panduan sikit rujukan. Okey, gini. Sebab kalau Cik Azlan cakap laju dan saya punya line putus-putus, tak dapat dengar. Itu sebabnya Uncle buat video ni, tapi kita pun alhamdulillah Cik Azlan bagi ni secara percuma, semua minta dia buat video, buat apa ni, semasa satu kerja untuk dia. Tapi Uncle volunteer, kalau macam Cik Azlan bagi saya dia punya outline point-point semua, insya-Allah Uncle boleh buatkan video tu. Buat PowerPoint. Boleh Uncle. Saya jemput Uncle nanti datang ke pejabat saya pun boleh, sebab pejabat kita berdua berdekatan. Okay, sama ada saya pergi pejabat Uncle pun boleh. Uncle datang ke pejabat saya untuk lihat keadaan warehouse saya pun boleh. Lepas tu saya boleh berikan semua nota-nota saya tu. Nota saya sebenarnya simple saja. Dia lebih kurang dalam 3 ke 4 muka surat saja. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah lah. Jadi atas permintaan mungkin Uncle akan pergi pada pejabat Cik Azlan dan Uncle akan buat PowerPoint apa juga Cik Azlan nak cerita tu supaya kita dapat
ringkaslah. Ah. Selain daripada apa ni video Ah, ni yang record semuanya lah Jadi aku ucap terima Ya, kasih sekali lagi. saya perlukan Uncle punya saya perlukan Uncle punya bantuan untuk macam mana nak munculkan slide tu kat dalam Zoom meeting ni sebab saya tak reti. Tak apa, boleh. Kalau situ Uncle boleh masukkan, tak apa. Yang Uncle boleh bantu je. Jadi sekarang sebenarnya Cik Azlan pun Uncle jadi lantik jadi co-host hari ni. Jadi Uncle boleh jadi co-host, Cik Azlan jadi host dan Uncle boleh monitor barang semua. Okey? Dan kita bincang sama nanti insya-Allah. Oh, okey, baik. Jadi sekali lagi aku ucapkan Sama. terima kasih Terima kepada kasih. Cik Azlan dan juga pada semua yang ada dalam bilik hari ni. It's a good one. Dan semoga kita berjumpa lagi untuk siri yang ketiga nanti daripada Cik Azlan. Okey? Jadi dengan itu Uncle sudahi dengan Terima kasih. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di siri yang ketiga nanti. InsyaAllah. Salam, Okey? insyaAllah. Terima kasih Cik Azlan. Terima kasih Uncle. Perkongsian daripada Encik Azlan untuk sesi yang kedua, nantikan sesi yang ketiga daripada Encik Azlan. Dan aku ulangi balik, siapa yang dah mendengar dan mengikuti video ni dan berminat dengan video ni, bolehlah subscribe video ni ataupun subscribe channel Uncle, tekan button butang tu atau butang apa ni, tekan button loceng tu, like dan subscribe lah. Okey, kerana melalui inilah Uncle dapat lagi mengembangkan lagi perkongsian-perkongsian bersama daripada melalui channel Uncle ini. Okey, jadi dengan itu kita berjumpa lagi pada siri kedua dan siri seterusnya pada Cik Azlan. Okey, jadi aku ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sekali. Jangan lupa subscribe, tekan button ataupun loceng tu, like, komen dan juga share dengan kawan-kawan. InsyaAllah kita dapat lagi ilmu daripada kawan-kawan kita yang lain. InsyaAllah.